Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian. Semoga anda berada dalam situasi yang menggembirakan setiap hari di mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkejut juga saya bila saya belik-belik Facebook. Ternampak satu gambar piramid, ya, piramid yang ditulis itu piramid Wahabi. Allahu Akbar. Piramid Wahabi ini direka cipta oleh Lion of Allah, yang ada gambar-gambar dekat situ berkenaan dengan yang pertama, yang paling atas ialah Dr. Mazhar, dan yang kedua tu ialah level yang kedua ialah Dr. Salman Ali dan juga Dr. Rozaimi. Level yang ketiga Ustaz Syihabuddin Ahmad Yatim. Siapa lagi ya? Ustaz Nodros. Dan siapa lagi saya lupa. Yang level yang keempat ada Abdul Hadi. Abdul Hadi dalam channel Abdul Hadi bertanya. Rupanya Abdul Hadi pun duduk situ juga. Dan juga situ ada kapten kita, Kapten Hafiz, dan juga seorang lagi saya lupa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sudah ada piramid Wahabi pula dah. Ini sebagai salah satu propaganda dari seseorang yang, kalau mengikut Ustaz Syihabuddin menyatakan bahawa akaun itu adalah akaun fake account. Apapun, Ustaz Syihabuddin begitu marah sekali dengan label-label ini dan membuat satu video telah membantah piramid Wahabi ini. Dan saya pun juga kadang-kadang pelik juga Ustaz Syihabuddin ni. Dia kata dia ahli sunnah wal jamaah. Dia juga berceramah di surau-surau, di masjid-masjid di negeri Selangor, dan ada watikah di negeri Selangor. Tetapi nampak dia ni cenderung ke arah kepada ustaz-ustaz yang sebelah sana. Ustaz-ustaz yang orang kata kita kategorikan juga sebagai salafi lah. Dan ada kita juga kata mungkin ada ideologi Wahabi kat situ. Jadi kita taklah tuduh sembrono kan, biarlah orang-orang yang lebih arif menuduh, membuat pertuduhan. Tapi bagi saya tak patutlah dia buat piramid begitu yang menampakkan bahawa segala-galanya, maknanya informasi rujuk kepada orang nombor satu, Dr. Mazhar. Saya bersama Tuan Mufti kita lah. Ni tak patutlah kan, kita serang-serang jugalah. Tapi jadi anda bagaimana? Anda rasa bagaimana kalau kita nak serang pun berpada-pada lah. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang orang kata provokasi yang keterlampauan. Bukanlah saya kata saya menyebelahi mereka, tidak. Tetapi saya ni lebih adil lah kepada kita. Segala apa kata maklumat-maklumat yang disampaikan oleh mereka itu, kalau yang betul kita terima dan yang tak betul kita bantah. Ya, contohnya Abdul Hadi banyak mencela dalam pertanyaan dia tu dengan nada yang begitu tidak menghormati para pemimpin agama di Malaysia ini, maka kita bantah. Dan begitu juga dengan Ustaz Syihabuddin. Kadang-kadang dia ni tersasul, dia dengan lantang bicaranya sehingga dia terlupa, ya, dengan adab-adab dia tu, ya, dengan bahasa yang begitu lantang sehingga menggores hati orang lain, ya. Dan dalam usaha mereka ini yang mereka katakan ikut Al-Quran dan ikut Sunnah, dan mereka ini seharusnya berhati-hati juga, ya, janganlah buat tafsiran-tafsiran sendiri ataupun merujuk terus hanya kepada Dr. Mazhar dan tidak merujuk kepada ulama-ulama yang terdahulu seperti ulama empat mazhab dan kitab-kitab yang lain-lainnya, ya. Dan inilah yang terjadi di Malaysia sekarang ni, menjadi dua belah pihak yang orang kata yang mempunyai perbezaan
pendapat lah. Yang satu lagi, ramai di kalangan netizen menggelar mereka sebagai golongan Salafi, dan mereka sendiri mengaku, sebahagiannya mengaku, ada seorang tu dia mengaku dia Wahabi dan ada sebahagiannya dia tak mengaku Wahabi lah, ya, kerana jenama Wahabi itu agak buruk lah sedikit. Ada persepsi masyarakat di Nusantara ini, mereka gelarkan diri mereka sebagai Salafi, iaitu pengikut ulama-ulama salaf yang terdahulu, yang 300 tahun selepas Rasulullah SAW. Namun demikian, apa yang mereka ikut, apa yang mereka rujuk, yang sebenarnya mereka rujuk kepada kitab Ibn Taymiyah dalam kurun ke-8 kalau tak salah saya, dan banyak mereka merujuk kepada seorang tokoh agamawan, Muhammad bin Abdul Wahab, yang lahir pada kurun ke-12 kalau tak salah saya Hijrah. Dan itulah menyebabkan ada percanggahan pendapat di antara mereka ini dengan ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Jadi selalu kita tekankan lah, selalu kita tekankan supaya tidak ada kekeliruan masyarakat di negara ini, umumnya di Nusantara ini, berkenaan dengan perkara-perkara yang dalam agama ini, sehingga seolah-olah macam ada satu perbalahan antara dua kumpulan ini. Dan mereka ini sebenarnya lebih ramai bergerak di sebelah utara semenanjung Malaysia, dan mereka menyebarkan kepada keseluruhan bumi Malaysia yang rata-rata 13 negeri ini bermazhab Syafi'i. Jadi kalau mengikut Lion of Allah ini, dia buat piramid ini, dia kata menderhaka kepada Sultan, menderhaka kepada Sultan-Sultan, kerana ketua-ketua agama di tanah Melayu ni ialah Sultan-Sultan di negeri-negeri tersebut. Jadi adakah benar? Kita pun tak tahu. Anda-anda yang ilmiah sudah pasti boleh membuat penyelidikan dan selidik, benarkah mereka-mereka ini derhaka kepada sultan-sultan di negeri-negeri tanah Melayu. Jadi Syihabuddin Ahmad telah pun membuat riak menyatakan mana ada derhaka kepada sultan, tak ada pun ciri-ciri atau unsur-unsur yang derhaka kepada sultan. Ya, itu pandangan beliau, dan apa pula pandangan anda semua? Dan saya tidak mahu memberi riak yang begitu keterlaluan. Pandangan saya lebih moderate, dan berkenaan dengan piramid ini pun saya dah bagi tahu bahawa satu provokasi lah, ya, dan tidak patut digambarkan sebegitu. Yang seeloknya kita bermuzakarah, dan mungkin kerana mereka-mereka ini merasa kurang senang dengan sikap ustaz-ustaz yang di sebelah sana yang digelar sebagai Salafi. Dalam banyak juga channel-channel yang saya lihat, mereka ni lebih lantang membuat komplain kepada ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah yang lain. Jadi dengan sebab itulah munculnya propaganda seperti ini, ya. Inilah satu propaganda yang agak lucu jugalah kepada kita. Dan kemarin juga saya ada tengok, ya, satu dalam TikTok disenaraikan ustaz-ustaz Wahabi ataupun Salafi. Di dalam senarai tersebut, gambar-gambar tersebut ada juga gambar Syihabuddin Ahmad. Popular betul lah, Syihabuddin Ahmad Yatim pun ada kat situ juga. Dan juga satu orang yang selalu saya react ni, Abdul Hadi Kedah ni. Kedah ke Pulih, wallahualam. Dan gambar dia pun ada juga. Dan satu lagi Kapten Hafiz pun ada. Memang ternyata lah kalau macam tu, orang berdasarkan kepada ceramah-ceramah anda, Ustaz Syihabuddin, anda ini dicop sebagai kumpulan Salafi. Walaupun anda mengaku anda syairah, anda mengaku anda tinggal di Selangor dan mendapat watikah
orang kata mengajar di surau-surau di negeri Selangor, tetapi cara anda lebih banyak membuat react kepada ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah dan menyebabkan anda tergolong dalam golongan yang saya sebutkan tadi. Anda kena terima lah, anda kena terima. Dan cara anda untuk memandaikan umat itu sudah sepatutnya anda kena lebih orang kata berada di tengah-tengah, dan anda sepatutnya tidak menyebelahi mana-mana kumpulan yang sekarang ini sedang bertegang ya. Dia tidak bergaduh, tapi masing-masing menegakkan hujah masing-masing. Dan satu yang perkara juga yang saya nak sentuh ialah tentang tarikat ni. Tarikat Naqsabandiyah ni yang sampai hari ini telah pun bermusyawarah ataupun berdialog kemarin di Perlis, sampai hari ini masih disentuh lagi. Dan Syihabuddin ada menyatakan dah tak kenapa dan mengapa tahun 2000 Majlis Fatwa telah mengharamkan, dan tiba-tiba pada Majlis Fatwa Mesyuarat yang ke-117 tahun 2020 boleh diamalkan. Ya, kerana bukan pengasas lah yang pengasas dia daripada Saidina Ali lagi kan, tarikat ni, tapi yang mengembangkan tarikat ini ialah Said Nazim. Dah meninggal. Namun demikian, ada setengah-setengah negeri memberi syarat yang sebenarnya tarikat ini sebenarnya pada awalnya tak ada masalah. Saya pun taklah belajar tarikat ni mengikut kata kawan-kawan saya. Dia kata tak ada masalah dan selari dengan ajaran Islam, dan dia dan negeri pula membenarkan tarikat ini dengan syarat tidak bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka-mereka yang mengamalkan tarikat ini dan mengikut acuan ahli sunnah wal jamaah, tak salah Syahabuddin. Saya rasa tak salah, sebab asal tarikat ini daripada, kalau ikut sanad dia, daripada Saidina Ali. Ya, mungkin pada waktu yang dikembangkan oleh Said Nazim tu, mungkin Said Nazim bawa benda yang agak mengelirukan masyarakat barangkali, tetapi dia tersebar ke seluruh dunia. Dan di Malaysia, pendapat saya, negeri-negeri membenarkan dengan bersyarat kan. Contohnya kemarin di Negeri Sembilan ya, di Negeri Sembilan markas tarikat Naqsabandiyah ni telah ditutup sementara selama 6 bulan untuk dibuat siasatan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Ada sebab-sebab tertentu, yang sebab itulah tarikat ini seeloknya berdaftar dengan Jabatan Agama Negeri masing-masing dan mengamalkannya mengikut ahli sunnah wal jamaah. Tak ada kesalahan pada pendapat saya. Ya, ini satu pendapat lah. Ya, dan dipantau oleh Jabatan Agama negeri-negeri tersebut. Jadi anda, bagi pihak anda ni, sampai hari ini kalau tengok dalam Pro Media Tajdid dan channel-channel lain selalu mengeluarkan hujah-hujah tentang kesesatan tarikat Naqsabandiyah ni. Kenapa? Saya nak tanya kenapa? Apakah tarikat ini yang dibawa oleh pada awalnya oleh orang-orang ulama-ulama terdahulu itu sesat? Bermaknanya Saidina Ali itu sesat. Saya nak tanya anda, tolong bagi penjelasan ya, sebab sanad-sanad ini ada jelas ya, ada jelas sanad-sanad ini. Cuma kemarin kalau kita tengok yang dibentangkan oleh Ustaz Engku Fadil kemarin, Ustaz Salman kata ada terputus 3 sanad lah, 3 terputus. Saya rasa tak terputus kalau kita ambil balik, tengok balik jalur-jalurnya. Itu tak apa, tetapi asalnya tarikat ini maknanya daripada siapa? Dan kita nak bawa sekarang ini, kita buanglah
benda-benda yang kadang-kadang boleh ada benda-benda yang agak memesongkan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang sebelum ini. Mungkinlah kan, saya kata mungkin lah, bukan saya kata dia sesat dia terpesong mungkin ada. Jadi kita jangan amal, kita ambil yang asal, tarikat Naqsabandiyah yang asal dan diamalkan oleh ramai para ulama. Tak salah pun, tak ada pun orang kata sesat ya. Jadi istilah sesat ni anda saja yang kategorikan, anda saja yang menghukum kata sesat, dan anda juga kena bagilah hujah-hujah hadis-hadis Rasulullah dan Al-Quran Karim, ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tarikat ini sesat kan. Janganlah bicara sembrono, kata ilmiah. Kalau macam saya ni tak apalah, saya awam-awam, saya hanya bercakap berasaskan kepada apa yang saya faham saja, dan saya tujukan juga kepada orang-orang yang satu level dengan saya, dan mereka-mereka yang menonton channel saya juga boleh memberi hujah-hujah untuk menambahkan ilmu pengetahuan kepada saya dan juga orang-orang lain yang melihat komen-komen tersebut. Tidak ada masalah. Cuma kita tidak maulah anda semua ustaz-ustaz yang digelarkan oleh sebahagian sebagai salafi ini cuba membangkitkan isu-isu yang boleh mengelirukan masyarakat. Jika ada yang betul, kita terima, tetapi yang tak betul kita akan bantah habis-habisan, kerana masyarakat di luar sana mereka ini tidak tahu apa, ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Orang awam biasalah kan, dan mereka menerima bulat-bulat apa yang dikatakan oleh ustaz-ustaz ataupun para ulama. Jadi kalau berlaku percanggahan seperti ini, ia mungkin boleh menimbulkan satu kekeliruan dan perpecahan kepada masyarakat kita di Malaysia. Sayangilah masyarakat kita semua ini. Jadi janganlah kita sewenang-wenangnya mengeluarkan kenyataan ataupun mengajar sesuatu perkara yang sebenarnya perkara-perkara tersebut adalah perkara yang khilaf, tapi anda membenarkan, mengiyakan perkara khilaf itu, sedangkan perkara-perkara khilaf ini terserahlah kepada orang itu nak ikut siapa, kan. Janganlah cepat menghukum, ya. Janganlah cepat menghukum. Ya, anda sahabat-sahabat semua yang mana belum subscribe channel saya, bolehlah subscribe ya. Dan ini kita fokuskan kepada piramid ni. Piramid ini boleh tak anda bagi komen-komen ya, yang membina kepada kita semua ya, tentang piramid ini. Anda boleh rujuk, kalau anda nak rujuk secara penuh, anda boleh rujuk di Facebook yang nama Facebook account tu ialah Lion of Allah. Boleh rujuk kat sana dan ada cerita-cerita di sana. Jika saya boleh letak, nanti saya akan letakkan piramid ini di dalam channel ini untuk anda tengok sendiri. Bukan nak mengaitkan siapa-siapa, tapi patutkah mereka itu membuat piramid seperti ini. Okey sahabat-sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.